Okey, tengok. Yang seterusnya qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Apa dia qiyamuhu ta'ala bi nafsih? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat. Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Macam mana kalau Allah Ta'ala berhajat kepada zat? Kalaulah, kita kata, kalaulah Allah Ta'ala, ini dalil dia. Kalaulah Allah Ta'ala berhajat kepada zat, jadi macam mana? Otomatik dia jadi sifat. Yang berhajat kepada zat itu sifat, betul tak? Pagi tadi kita belajar, sifat dia tak boleh bawa diri sendiri. Ta'rif sifat apa dia? Perkara yang tak boleh bawa diri sendiri, mesti tumpang kepada benda lain. Itu sifat. Sifat dia mesti tumpang. Manis tumpang di gula, masin tumpang di garam. Itu orang panggil sifat. Kalaulah Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat, bermakna Allah Ta'ala itu jadi sifat. Nanti orang tanya pula, kalau Allah Ta'ala itu sifat, macam mana pula? Kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, nescaya tak adalah sifat ma'ani. Kita akan belajar saat lagi sifat ma'ani. Kenapa pula tak ada sifat ma'ani? Nanti kita akan belajar sifat ma'ani, martabat dia maujud. Sifat ma'ani itu martabat dia maujud. Jadi kalau martabat sifat ma'ani itu maujud, sifat tumpang atas sifat, boleh tak? Tak boleh. Manis tumpang kat masin. Manis kena tumpang di gula, masin tumpang di garam. Kan? Kalau manis tumpang di masin, mustahil. Jadi kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, tak adalah sifat ma'ani. Sebab apa? Sebab sifat nak kaedah bahasa Arab, al-wasfu la yusrafu. Sifat nak tumpang atas sifat tak boleh. Okey, kalau macam tu tak adalah sifat ma'ani, betul tak? Kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, bermakna tak adalah sifat ma'ani. Mana sifat ma'ani? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kalau tak adalah sifat ma'ani, tak adalah makhluk. Kenapa tak ada makhluk? Sebab nanti sifat ma'ani kita akan belajar qudrat. Allah Ta'ala jadikan makhluk dengan sifat berkuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kehendaki makhluk berubah jadi macam tu, jadi macam ni dengan sifat berkehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah kalau qudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam tak ada, bermakna tak wujudlah makhluk. Kalau tak wujud makhluk, bohong tak? Bohong. Sebab apa tak wujud makhluk tu bohong? Sebab makhluk sudah kita nampak dengan musyahadah. Ni kita pandang kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah kita. Semua kita nampak makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini membuktikan bahawa Allah Ta'ala ada sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat. Kalau Allah Ta'ala ada qudrat, iradat, ilmu, hayat, bermakna qudrat, iradat, ilmu, hayat tu qaim ataupun tak bercerai tanggal daripada zat Allah Ta'ala. Bermakna Allah Ta'ala bukan sifat, Allah Ta'ala itu zat. Zat yang bersifat. Allah ialah zat yang bersifat dengan qudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu Allah Ta'ala. Faham ya? Jadi saya ulang sekali lagi secara ringkas. Kalaulah Allah Ta'ala berhajat kepada zat, bermakna dia adalah sifat. Kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, bermakna tak adalah sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kalau tak ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah, tak adalah makhluk. Kalaulah tak ada makhluk, bohong. Kenapa bohong? Sebab makhluk sudah ada dengan musyahadah, dengan kita pandang. Ini step dari dia. Cuba boleh ingat susunan dia macam mana. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Bila sebut saja qiyamuhu ta'ala binafsih, yang kedua, makna yang kedua, Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Kenapa? Kalaulah Allah Ta'ala berhajat kepada yang menjadikan, bermakna dia berubah. Betul tak? Dulu Allah Ta'ala tak ada, sekarang baru ada. Kenapa baru ada? Sebab ada yang menjadikan dia. Dia berhajat kepada yang menjadikan. Macam tu ke? Oh, bukan. Allah Ta'ala bukan macam tu. Cerita dia, Allah Ta'ala, kita belajar dulu, bersifat dengan qidam. Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak ada permulaan. Kalau dia berhajat kepada yang menjadikan, bermakna dia ada permulaan. Kalau dia ada permulaan, bermakna dia baharu.
Kalau dia baharu bermakna dia makhluk. Oke. Jadi mana dua ya? Qiyamuhu ta'ala binafsih, paham di otak kita, mesti dia tak berhajat kepada zat dan dia tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Kenapa kita bahas bila sebut qiyamuhu ta'ala binafsih? Kena bahas dua perkara. Tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada yang menjadikan. Okey, kita tengok beza dia. Zat Allah Subhanahu wa taala tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada yang menjadikan. Okey. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala dia tak berhajat kepada yang menjadikan, tetapi dia qaim pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tahu qaim? Ada tak bercerai tanggal daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, makhluk. Sifat Allah, sifat zat makhluk pula saya kata. Tadi zat Allah taala, sifat Allah taala. Adapun zat makhluk dia tak berhajat kepada zat. Ni zat saya, tubuh saya tak berhajat kepada zat sebab saya dah zat. Betul tak? Tapi berhajat tak kepada yang menjadikan? Berhajat. Beza tak tadi? Kalau Allah tak zat, Allah Subhanahu wa taala tak berhajat kepada zat dan tak berhajat kepada yang menjadikan. Zat makhluk berhajat kepada, tak berhajat kepada zat, tapi berhajat kepada yang menjadikan. Sifat makhluk berhajat kepada zat dan berhajat kepada yang menjadikan. Sifat saya, tinggi saya, rendah saya, besar saya, kurus gemuk saya, contoh dia. Yang ni sifat saya berhajat kepada zat, sebab sifat tak boleh bawa diri sendiri, dia mesti tumpang kepada zat. Dan sifat saya juga berhajat kepada yang menjadikan. Allah Ta'ala bagi jadi. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan, tak wujud sifat tersebut. Terbeza tak? Zat Allah Ta'ala, zat makhluk, sifat makhluk. Kalau zat Allah Subhanahu wa taala, dia tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada yang menjadikan. Okey, zat makhluk tak berhajat kepada zat, tapi berhajat kepada yang menjadikan. Sifat makhluk berhajat kepada zat, berhajat kepada yang menjadikan. Tengok beza. Tiga-tiga benda. Jadi sekarang bila sebut saja qiyamuhu ta'ala binafsi, terbeza dah di antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nampak tak? Itu cara dah. Qiyamuhu ta'ala binafsih, yakni berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Dalil dia makhluk. Kan? Bila kita pandang kepada makhluk, macam saya sebut tadilah, zat saya tak berhajat kepada zat, tapi berhajat kepada yang menjadikan. Ini kita pandang pada makhluk. Sifat saya berhajat kepada zat, sebab dia tak boleh bawa diri sendiri, mesti tumpang kepada zat. Tinggi saya mesti tumpang kepada zat saya lah, baru reti kata tinggi saya. Rendah saya berhajat kepada zat. Dan lagi satu, sifat saya berhajat kepada yang menjadikan. Bolehkah ada tinggi, ada rendah tanpa ada yang menjadikan? Tak boleh. Dia mesti ada yang menjadikan dia. Okey. Takat tu nampak? Nampak ya? InsyaAllah. Habis. Dan yang lawan dia, tengok lawan dia pula. Lawan dia, tiada berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa maksud tiada berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri? Allah Ta'ala berhajat kepada Allah Ta'ala berhajat kepada zat, atau Allah Ta'ala berhajat kepada yang menjadikan dia.